Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sekian lama saya tak buat video, so kita continue 7.3 aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan. Okey, ini adalah pada muka surat 240 buku teks. So sebenarnya banyak aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan kita ni. Cuma mungkin kita tak sedar. Okey, cuba nak refresh your memory, apa faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Kita punya akronim apa? K, S, S, M. Okay, iaitu kepekatan, saiz, suhu dan makin. Ini 4 sahaja yang kita pelajari dalam silibus tingkatan 4 ini dan dalam silibus SPM KSSM lah. Okay. Okey, so kita tengok faktor saiz. Yang pertama, tindakan ubat. Ini contoh yang diberi di dalam buku teks. So, saya hanya akan refer buku teks sahaja. Sebab saya rasa dia dah sufficient enough lah. Okey, tablet antacid. Tablet antacid kita guna untuk rawat gastrik. Okey, so tablet antacid ni adalah sejenis alkali lah. Sebab gastrik, orang yang sakit gastrik ni maksudnya ekses asid berlebihan dalam perut kan. Ini kita campur dengan soalan acid base. Okay, dia asid berlebihan dalam perut. Okay, jadi dia punya ubatnya adalah bersifat alkali. Okay, salah satu benda yang ada dalam tablet antacid adalah magnesium hydroxida. Okay, anyway, itu bukanlah main thing of the topic. Okay, sebab kita nak bercakap tentang kadar tindak balas. So, doktor menggalakkan pesakit untuk mengunyah tablet. Okay, berbanding dengan cara menelan. Kenapa mengunyah? Kenapa kita kena kunyah? Sebab bila kunyah, kita akan pecahkan tablet itu kepada saiz yang lebih kecil. Menyebabkan jumlah luas permukaan yang terdedah untuk tindak balas dengan asid dalam perut tu adalah lebih besar lah. Betul tak? Lebih besar jumlahnya. Jumlah luas permukaan itu. So, menyebabkan kadar tindak balas tu tinggi. Maksud kadar tindak balas tu tinggi, maksudnya cepatlah tindak balas antara ubat itu dengan asid dalam perut tu. Okey. Contoh soalan ini telah appear dalam dalam soalan SPM 2022. Ni soalan dia. Okay, ini saya crop out daripada soalan SPM 2022, kertas 2, soalan 8C. So, dia bagi besar-besar macam ni. Soalan dia adalah, pada pendapat anda, adakah tablet antacid perlu ditelan atau dikunyah? Wajarkan jawapan anda. Okay, dia ada 2 soalan kat sini sebenarnya. Pada pendapat anda tu, itu satu soalan yang pertama. Perlu telan ke perlu kunyah? That you have to answer first. Ini soalan yang pertama. Dan wajarkan jawapan anda itu adalah beri sebab. Maksud wajarkan ni bukan wajarkah. Wajarkan. Wajarkan means justify. Justify means give reason to your answer. Ni maksudnya beri sebab. Okey. Kita dah tengok dekat dalam buku teks tadi kan, dia dah bagi tahu kat kita sebenarnya. Okey, that kita perlu kunyah. Doktor akan sarankan untuk kunyah. So that is your first answer. Kunyah. Tak perlu pun tulis tablet antacid perlu dikunyah. Tulis dikunyah pun enough. Okey, asalkan awak ada jawab ini, dikunyah. Okey, then kita kena beri sebab. Kenapa kita nak kena kunyah? Back to bila kunyah kita pecahkan tablet tu. Remember buku teks tadi kata kita pecahkan tablet itu kepada saiz yang lebih kecil. Jadi jumlah luas permukaan bagi tablet itu akan bertambah. Ini saya salah type ni. Jumlah. Mari kita betulkan. Jumlah. Okey. So jumlah luas permukaan tu akan meningkat. So masa yang diambil untuk ubat tu bertindak balas dengan asid dalam perut tu lebih singkat ataupun meningkatkan kadar tindak balas. So this is how you answer lah. Okay, ada 3 markah kat situ. Okay, kembali kepada the second point, memasak makanan. Okay, so kalau mak you masak dekat rumah pun, contoh sup ke kentang dia,
mesti dia potong kecil-kecil. Dia takkan bubuh seketul kentang tu dekat dalam sup kan. Ataupun carrot, dia tak ada bubuh sebatang carrot tu dalam sup tu. Sebab bila bubuh sebatang atau seketul, sebiji kentang dalam sup itu, saiznya adalah besar. Bila saiznya adalah besar, therefore jumlah luas permukaan yang terdedah untuk haba tu menyerap adalah lebih kecil. So, bila jumlah luas permukaan tu lebih kecil, that means you perlu masa yang lebih lama untuk masak makanan itu. Sama lah macam contoh yang diberi dekat dalam buku teks ini. Kalau dia bagi dekat sini, dia kata kentang dipotong menjadi kepingan nipis atau jalur panjang. Fries lah ni kan. Fries, nampak tak ni? Fries. Supaya lebih cepat masak. Kepingan nipis kentang atau jalur kentang mempunyai jumlah luas permukaan yang terdedah yang lebih besar terhadap minyak masak berbanding dengan kentang yang tidak dipotong. Okay. Sama je penerangan dia. Kalau you tengok, the first one, you potong kecil-kecil sebab saiz dia akan jadi lebih kecil. Kalau saiz dia lebih kecil, then ni, you kena tengok dia. Jumlah luas permukaan yang terdedah tu kepada apa? Kalau macam minyak, kalau macam fries ni kita nak goreng dalam minyak kan? Jadi jumlah luas permukaan terdedah kepada minyak masak tu lah. Tak boleh jadi jumlah luas permukaan yang terdedah lebih besar. Kepada apa yang dia terdedah tu? Kepada minyak masak. Depending on what is the bahan tu. Okay. Faktor kepekatan pula. Okay, faktor kepekatan, contoh yang diberi dekat sini adalah kakisan oleh hujan asid. Bangunan diperbuat daripada besi, okay, terletak berhampiran kawasan perindustrian akan lebih cepat terkakis oleh hujan asid. Kenapa? Sebab atmosfera di kawasan perindustrian mengandungi kepekatan sulfur dioksida yang tinggi. Apabila kepekatan bahan pencemar berasid meningkat, tahap keasidan hujan asid bertambah dan kadar kakisan meningkat. Okey, kalau ingat balik dalam bab yang sebelum ini, kita ada uji kehadiran sulfur dioksida. Refresh your memory. Okey. Tindak balas sulfur dioksida itu dalam ujian gas tu. Okey. So, sulfur dioksida ini adalah satu gas yang bersifat asid. Okey. Jadi bila gas itu terbebas daripada cerobong asap factory kilang, okey. Ini kan cerobong dia, saya tak pandai nak lukis. Okey, ni keluar asap tu. Okey. Asap ni mengandungi sulfur dioksida. So sulfur dioksida ni adalah gas bersifat asid. Bila hujan turun, hujan is air. Okey, air kan. Bertindak balas dengan sulfur dioksida ni, jadilah hujan asid. So that is why kawasan perindustrian means kawasan yang ada banyak gas inilah yang terbebas, gas sulfur dioksida atau nitrogen dioksida. Dua tu lah gas yang bersifat asid biasanya di kawasan perindustrian. So these two gas bila bertindak balas dengan air, dia larut dalam air di udara. Okay, air yang turun sebagai hujan itu akan turunlah sebagai hujan asid. Jadi bila dia hujan asid, maksudnya kepekatan asid itu tinggi kan. So besi adalah satu logam. Remember, logam bertindak balas dengan asid boleh menghasilkan garam dan gas hidrogen. Ini pun daripada chapter yang lepas. Okay. So itulah konsepnya. So bila gas yang terbebas tu banyak, okay, bertindak balas pula, larut pula dengan air hujan, nanti hujan tu turun sebagai hujan asid lah. And so kalau ada benda-benda besi, bangunan obviously made of besi kan dalam dia. Okay. And then kereta ke, benda-benda logam dekat kawasan perindustrian memang cepat lagi lah terkakis. Okay. So itu penerangan dia tentang kakisan oleh hujan asid. Okay. Kita pergi pula kepada pembakaran petrol dalam enjin kereta. Okay. Wap petrol dan udara dimampatkan dalam kebok pembakaran enjin kereta sebelum dibakar. Mampatan tersebut meningkatkan kepekatan wap petrol. Dia bila dimampat, dia macam sempit.
kawasan tu jadi sempit. Contohlah, asal kawasan tu macam ni, okay, where yang ada wap petrol dengan udara tu kan ada dekat dalam ni. Now you mampatkan dia, okay, so the space is smaller. Bila the space is smaller, kepekatan dalam tu dikatakan lebih tinggi lah. Okay, so menyebabkan pembakaran petrol tu sangat cepat sehingga meletup. So, this tenaga inilah yang terbebas dan menyebabkan dia boleh menggerakkan kereta. Okay. Okay, faktor suhu. Faktor suhu, bila kita cuci pakaian, kita cuci dengan deterjen. Okay. Dan selalunya kita guna air biasa kan, air pipe, air running water daripada sinki tu, daripada pipe. Okay. Tapi kalau kita nak increase kadar tindak balas untuk bagi cepat sikit cuci kain yang kotor ini, kita boleh guna air panas. Okay. So sebut deterjen pun bila bertindak balas dengan air kan panas, tambah pula air panas. Okay, so dua faktor ini akan menyebabkan kadar tindak balas tu meningkat. Oh sorry, dia sebut dua faktor sebab dia guna serbuk. Serbuk saiz lebih kecil. So bila saiz lebih kecil, jumlah luas permukaannya adalah lebih besar. Okay, air panas suhu tinggi lah. So seperti yang kita tahu, bila suhu tu tinggi, kadar tindak balas tu adalah lebih tinggi. Okey, memasak makanan. Selain daripada pengaruh saiz, makanan lebih cepat masak pada suhu yang tinggi. Betul lah kan? Air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius, manakala minyak masak belum mendidih walaupun dipanas sehingga 180 darjah Celsius. Sebab itu makanan yang digoreng dalam minyak lebih cepat masak. Okey? Samalah juga konsepnya macam kita buat air panas, air. Kan? Kita nak larutkan, contohlah you ada macam mana nak lukis cawan? Ini dah macam bika. Contoh you ada cawan you. Okay? You nak buat kopi. You letak kopi kan? Lepas tu you letak gula kan? Lepas tu you letak air apa? You letak air panas, betul tak? Okay, air panas. Kenapa? Sebab suhu dia tinggi. Kalau suhu dia tinggi, maksudnya kopi and the gula itu akan cepat lagi larut lah, betul tak? So, itu pun benda biasa. Benda yang kita buat dalam kehidupan harian. Okay? Okay, faktor mangkin pula. Okay, pengubah bermangkin. Catalytic converter dalam bahasa Inggeris dia. Okay, yang ni kereta moden zaman sekarang. Dia kita letakkan dengan pengubah bermangkin ni lah, catalytic converter. Catalytic converter. Okay. Siapa yang ambil further selepas ini berkaitan dengan otomotif will know all this lah. Okay. Saya punya knowledge is limited to this much only. Okay. Untuk kenapa kita pasang catalytic converter ni kita nakkan ni mangkin ni untuk kurangkan pencemaran udara. Kenapa? Okay. Gas exhaust dari enjin kereta ada bahan pencemar. Okay, you belajar dalam biologi juga ada bahan pencemar. Okay, apa bahan pencemarnya? Hydrocarbon, which you will learn in Form 5, Chapter 2. Okay, karbon monoksida. Karbon ni berbahaya. Ini pun you dah belajar di tingkatan 3. Remember, kalau darah you, hemoglobin you bercampur dengan carbon monoxide, ada carbamina hemoglobin. Betul? Betulkan saya kalau salah, tulis kat komen. Dan juga nitrogen dioksida. Nitrogen oksida lah. Nitrogen dioksida, nitrogen oksida, nitrogen monoksida, adik-beradik. Semua nitrogen oksida related. Okay. These gases semuanya adalah gas yang bahan pencemar lah. Okay. So, kalaulah kita biarkan, okay, bila pembakaran bahan petrol dekat dalam kereta tu, lepas tu keluarlah gas-gas ini dekat exhaust tu, kita biar je dia expose tu, dia keluar ke udara. What will happen to udara kita? Soon, kita akan, semua udara kita ni akan sangat beracun, bertoksik, bahaya, boleh menyebabkan kematian lah, betul tak? Jadi, what they do is, okay, dekat dalam kereta tu, dekat dalam enjin kereta tu, dia pasang benda ni. Okay?
pengubah bermangkin catalytic converter yang ada platinum sebagai mangkinnya. Apa platinum ni buat? Dia tukarkan bahan-bahan pencemar ini kepada bahan yang lebih selamat lah. Kepada ni air, karbon dioksida dengan nitrogen. Saya setuju akan ada orang kata karbon dioksida ni pun not a good gas. Betul lah, sebab dia adalah gas rumah hijau kan. Dia menyebabkan panas, betul tak? Tetapi if you compare dia ni punya tak baik dengan these things punya tak baik, depa ni lagi tak baik. Itulah maksudnya. So you have to choose the best between itulah yang ada tu. So yang lain-lain jadi air, jadi gas nitrogen. Gas nitrogen tak ada masalah lah. As it is, dalam udara kita ada 78%. And dalam biology, dalam sains sebelum ini, you pun dah belajar that nitrogen boleh ditukarkan kepada baja kan. Dari udara tu, dia boleh ditukarkan kepada baja kat bawah dalam tanah. So inilah kegunaan catalytic converter tu, pengubah bermangkin. Yang terakhir ada dalam buku teks ini adalah berkaitan dengan pembuatan alkohol. Ini juga akan dipelajari dalam chapter 2 form 5, sebatian karbon. Etanol ni adalah sejenis alkohol. It's not just to buat minuman beralkohol bukan itu sahaja kegunaan dia. Banyak kegunaan alkohol yang lain. You nak buat your perfume, you nak buat your hand sanitizer. Ada banyak benda. You nak buat your sebelum doktor nak cucuk you kan ke dia sapu kawasan yang nak dicucuk tu dengan something yang very cold. Liquid kapas, lepas tu dia letak something yang very cold and it's cold dekat your skin. That is alcohol juga, ethanol specifically. So nak buat ethanol ini, kita boleh guna tindak balas glukosa, yang mana glukosa ini kita boleh hasilkan etanol dengan gas karbon dioksida dengan bantuan yeast. Yeast ni apa? Yeast ni yang kita buat roti tu, yang mak awak guna untuk buat roti. Yang itulah. Dia ada enzim bernama zymes. So dia kiranya tindak balas glukosa penapaian. Nama tindak balas ini adalah penapaian. Penapaian glukosa ni berlaku dengan lebih cepat lah berbanding kalau tak ada yeast tu. Untuk hasilkan etanol. So itu adalah contoh aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan harian. Ada satu lagi soalan SPM, iaitu soalan pada tahun 2018, soalan kertas 2, soalan 1B. Dia muncul dekat soalan pertama, bayangkan. Tapi soalan dia senang je. Dia bagi dua situasi. Satu tu ada sate, satu tu ada kepingan daging. You imagine macam steak lah, kan? Dua-dua dia dah bagi tahu dah. Jisimnya adalah sama, 500 gram. So there's no contest in terms of dia punya jisim lah. So dia hanya nak bagi tahu kata yang itu constant. Yang ini yang perbezaan dia. Satu tu sate, satu tu kepingan daging. What you see dekat sate adalah saiz yang lebih kecil. Yang kepingan daging saiznya lebih besar. Soalan dia. Dalam situasi manakah daging akan masak dengan lebih cepat? So kita akan pilih situasi A lah, betul tak? Sebab apa situasi A? Sebab sate ni saiz dia lebih kecil. Ataupun jumlah luas permukaan sate adalah lebih besar. Jadi apa kesannya kalau saiz dia lebih kecil? Kalau jumlah luas permukaan sate adalah lebih besar? Dan dia punya permukaan yang terdedah untuk menyerap haba. Betul lah kan? Sebab you bakar arang tu dekat bawah ni. You nak make sure that sate ni betul-betul masak kan? So dia akan cepat masak, lebih cepat masak sebab jumlah luas permukaan yang terdedah kepada haba itu adalah lebih tinggi, lebih besar dekat sate. So dia punya penyerapan haba itu, haba diserap dengan lebih cepat, dengan lebih banyak. So that is the answer untuk soalan ini. Sama lah juga bila kita guna ni arang dekat bawah ni kan. Kita guna arang tu saiz kecil-kecil kan. Kita tak guna saiz
besar-besar, kita guna saiz kecil-kecil. Sama juga konsep dia, supaya arang tu cepat panas lah, supaya dan nanti dia senang nak memasakkan that sate. So tak kisahlah dia guna whatever bahan sekalipun, be it makanan ke bukan makanan ke, you mesti tahu nak terangkan aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tidak balas ni mengikut faktor dia lah. So kalau saiz adalah berkaitan dengan jumlah luas permukaan. Kalau kepekatan adalah berkaitan dengan berapa banyak bilangan benda tu dalam satu per unit isi padu tu. Okey, kalau suhu adalah berkaitan dengan tenaga kinetiknya lah, lebih banyak zarah tu bergerak lebih laju, that kind of thing. Okey. And mungkin pun kalau you tengok, kalau revise balik chapter sebelum topik yang sebelum ini, mungkin adalah berkaitan dengan tenaga pengaktifan dia. Okay, which kita akan revise balik, kita akan discuss again dalam teori perlanggaran untuk topik yang berikutnya. Okay, so itu sahaja. InsyaAllah dalam nota ini, dalam video ini saya akan masukkan nota yang telah saya tulis. Cumanya is the same thing yang saya ambil daripada buku teks juga. Benda ni saya cuma simplify ke dan tak ada gambar. Itu sahaja. Alright. Okay, sekian. Terima kasih. Bye-bye.